Darshni Balakrishnan dari DFO 5A. Hai, nama saya Divya Lognathan dari DFO 5A. Hai, nama saya Usha Ramesh dari kelas DFO 5A. Hai, nama saya Suwita Vashni Subramaniam dari kelas DFO 5A. Kami ingin mendokumentasikan tentang Kempen Pembudayaan Norma Baharu. Sila saksikan. Konsep pembudayaan norma baharu. Pembudayaan norma baharu menggunakan pendekatan C, A, P, P dengan mensasarkan individu, keluarga dan komuniti dalam mencegah penularan COVID-19. C. Cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baharu kehidupan. A. Amalkan tingkah laku bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga, segera dapatkan rawatan jika bergejala. Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan dan pusat jagaan seperti rumah orang tua. Pada 9 Jun 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan strategi-strategi kerajaan dalam pergerakan pemulihan PKPB. Antaranya adalah pengukuhan kesihatan awam, pengukuhan dan perundangan, pengukuhan kawalan sempadan, pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi. Nombor kelima, pembudayaan norma baharu seperti selalu memakai topeng muka, penjarakan sosial dan selalu memeriksa suhu badan di tempat awam. Nombor keenam, pemerkasaan tanggungjawab komuniti seperti elakkan 3S iaitu sesar, sempit dan sembang dekat. Akhir sekali, perlindungan golongan berisiko terutamanya warga emas ia kerana penurunan fungsi badan disebabkan oleh umur. Strategi norma baharu. Strategi norma baharu ada 4. 1. Kawalan sempadan. 2. Kawalan pergerakan. 3. Penjagaan diri. 4. Penjarakan fizikal. Kawalan sempadan. Kawalan sempadan mestilah membuat saringan suhu dan juga gejala jangkitan saluran pernafasan. Seterusnya, mestilah membuat check-in menggunakan @mysejahtera. Kawalan pergerakan. Dalam kawalan pergerakan, kita mestilah mengelakkan perhimpunan dan aktiviti luar rumah. Seterusnya, kita mestilah mematuhi arahan kuarantin. Selepas itu, mestilah mengetahui dan mengelakkan kawasan berisiko tinggi dengan menggunakan hotspot tracker. Strategi yang ketiga ialah penjarakan fizikal. Dalam strategi ini, kita mestilah menjarakan kita daripada orang lain iaitu dalam jarak 1 meter. Seterusnya, kita mestilah mengamalkan 3S. S yang pertama ialah kita mestilah mengelakkan tempat yang sesak. Yang kedua, kita mestilah mengelakkan tempat yang sempit. Yang ketiga, kita mestilah mengelakkan
persembangan yang dekat. Perlindungan diri. Dalam perlindungan diri, kita mestilah mengamalkan 3W. Yang pertama, wash. Yang kedua, wear. Yang ketiga, want. Yang pertama, kita mestilah mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Yang kedua, wear. Kita mestilah memakai pelitup muka sepanjang masa semasa kita berada di luar rumah. Yang ketiga, want. Kita mestilah mengelakkan bersentuhan ataupun bersalaman dengan orang lain. Kita mestilah mengelakkan kontak dengan sesiapa pun. Penjagaan kumpulan berisiko berbahagi kepada 4, iaitu warga emas, wanita mengandung, penyakit berkronik dan juga berimuniti rendah. Mereka perlu memastikan bahawa barangan harian, keperluan harian dan bekalan ubat-ubatan mencukupi untuk berjangka panjang. Mereka perlu memastikan bahawa barangan keperluan harian dan bekalan ubatan mencukupi untuk tempoh yang lama. Mereka perlu mendapat rawatan segera jika bersakit. Mereka juga perlu mendapat sokongan fiziologi daripada pakar. Selain itu, mereka perlu mencuci tangan, memakai mask dan menjaga jarak fizikal sebanyak 1 meter untuk menjaga dirinya daripada wabak COVID-19. Tindakan-tindakan setempat. Di tempat kerja, pekerja perlu memeriksa suhu dan check-in menggunakan aplikasi MySejahtera. Pihak majikan perlu kerap membersihkan tempat dan perlu pakai sanitizer dan juga menyediakan bilik isolasi. Tindakan yang pertama, had dan rekod pergerakan keluar masuk pelawat dan penduduk setempat. Tindakan yang kedua, amalkan jarak fizikal dan amalkan kebersihan tangan. Tindakan yang ketiga, hebahan kepatuhan SOP dari semasa ke semasa. Tindakan yang keempat, elakkan aktiviti berkumpulan dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku aktiviti kumpulan di kawasan anda. Di masjid, kanak-kanak dan warga emas tidak dinasihatkan untuk datang ke masjid untuk mengurangkan peluang menjangkitkan wabak COVID-19. Selain itu, makanan dan minuman dan juga salam-salaman dilarang di dalam masjid serta-merta. Tindakan yang pertama adalah saringan kesihatan di pintu masuk. Tindakan yang kedua, penjarakan fizikal di bilik PDP, bilik mesyuarat, dewan makan dan juga pondok menunggu. Tindakan yang ketiga, tandas mestilah bersih dan juga sabun disediakan. Tindakan yang keempat, pintu dan tingkap mestilah terbuka untuk pengudaraan yang baik. Selain itu, di pusat penjagaan warga emas, mereka perlu memeriksa suhu badan dan menjalankan aktiviti secara berjadual. Selain itu, mereka perlu mengadakan papan kenyataan menyatakan bahawa pelarang dilarang untuk melawat. Ini akan mengkurangkan penjangkitan wabak COVID-19. Tindakan yang pertama, hadkan pelawat dan pengunjung. Tindakan yang kedua, amalkan etika bersin dan patuh. Tindakan yang ketiga, amalkan pembelian dan pembayaran online. Tindakan yang keempat, pantau status kesihatan sekeluarga dari semasa ke semasa. Jadi kesimpulannya, pesanan kerajaan dalam menangani membebaskan COVID-19 ini adalah rakyat Malaysia perlu memainkan tanggungjawab mereka sebagai frontliner. Antaranya adalah kita perlu menjaga diri, keluarga, kawasan, komuniti dan negara kita. Keduanya adalah kita perlu mengamalkan Norbah Maharu. Ketiganya adalah kita perlu mematuhi SOP dan arahan daripada kerajaan.